Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Authari bin Basir. Saya merupakan calon ijazah Duta Falsafah Bahasa Arab di Universiti Hussein Abidin Yuniza, dan insyaAllah ini saya akan membentangkan satu kajian saya bertajuk Filem Seram Islam, satu perbincangan. Sehingga hari kita nampak filem seram Islam telah berjaya menjadi sebuah genre baru dalam filem seram dunia. Sebab apa? Terlalu banyak filem seram Islam yang berjaya dihasilkan oleh negara Islam. Kita nampak daripada siapa? Daripada Malaysia, Indonesia, Turki dan juga negara-negara Arab. Bahkan ada juga daripada filem ini yang berjaya menjadi filem pecah panggung. Kita dapat baru ini KKN Desa Penari di Indonesia, dan di Malaysia pun kita ada contoh filem Munafik dan juga Munafik 2. Nah, meskipun begitu, para sarjana contoh daripada ahli akademik, agamawan dan sebagainya berbeza pendapat mengenai pemikiran filem seram Islam. Sebab apa? Ada filem seram ini yang berpotensi merosakkan masyarakat, membuatkan masyarakat mundur, menjadikan masyarakat penakut dan sebagainya. Okey. Namun, apabila masyarakat global telah pun matang, jadi filem seram Islam kita lihat telah berusaha memberikan takrifan baru. Sebab apa? Adanya kemasukan tema, adanya plot dan juga dakwah Islam dan sebagainya, di mana menjadikan filem seram Islam ini syarat dengan ibrah dan juga nilai Islamiah lah. Oleh sebab itulah istilah ini, iaitu filem seram Islam, perlu kita bincangkan dengan menyeluruh agar ia sesuai dan juga tepat dengan kacamata Islam dan agama Islam yang sendiri khususnya. Jadi, meskipun di Turki, kita nampak istilah Islam Horor ini telah pun masyhur, yang dibawa oleh Oscar Cara yang menunjukkan bahawa filem seram ini diambil daripada Al-Quran Hadis. Namun di Malaysia khususnya kita nampak beberapa ahli akademik telah membuat kajian mengenai filem seram ini. Antara kita nampak Muhammad Hamid dan juga Rosmawati yang mengkaji Munafik, Muhammad Hamzah yang mengkaji filem Pendongeng Agama, dan saya sendiri yang telah mengkaji filem Double Deposition. Di mana ketiga-tiga filem ini ada dapatan daripada ahli akademik iaitu sebagainya tepat dia sebagai nasas Islam, namun ada juga bercampurnya hak dan batil. Contoh kita nampak adanya adegan-adegan kerusuhan dengan Islam, percampuran lelaki dan perempuan, penggunaan dialog yang boleh merosakkan akhirat dan sebagainya. Untuk tujuan kajian ini, pertama kajian ini merupakan kajian kualitatif. Di mana pertamanya saya akan menontonlah beberapa filem seram Islam yang saya ambil daripada negara Malaysia, Indonesia dan juga Turki dan juga negara Arab. Kemudian saya akan keluarkan unsur-unsur Islam dalamnya, dan saya akan analisis, dan jika perlu saya akan datangkan sokongan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi saya telah menepasi ada 8 unsur Islam yang ada dalam filem seram Islam, iaitu pertamanya kemasukan Al-Quran. Jadi kemasukan Al-Quran ini dia ada teknik daripada pengarah. Contoh ada pengarah yang meletakkan filem ataupun meletakkan Al-Quran ini di awal permulaan filem. Contoh kita nampak daripada filem Al-Ins wal Jin daripada Mesir. Okey, di mana filem ini bermula dengan diletakkan bacaan ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqtal jinna wal insa liya'budun. Okey, dan juga ada adegan-adegan yang di mana watak membaca Al-Quran. Contoh kita nampak dalam filem Munafik 2, di mana Ustaz Adam membacakan Al-Quran lah. Okey, pelbagai teknik. Yang keduanya kita nampak adanya penggunaan konsep hadis. Contoh kita nampak dalam filem Makmum daripada Indonesia, di mana membawa konsep hantu makmum. Di mana hantu makmum ini merupakan konsep yang diambil daripada hadis Sahih Muslim yang Nabi SAW bercakap tentang khanzab, iaitu syaitan yang gemar mengacau orang menunaikan solat. Yang kita nampak adanya penggunaan ruqyah, di mana penggunaan ruqyah ini diambil daripada Al-Quran hadis. Okey, itu memang orang kata kebiasaan lah dalam filem seram Islam. Yang ketiga, yang keempat kita nampak adanya kehadiran agamawan ataupun disebut oleh Muhammad Awwal Al-Jida sebagai Rijal Ad-Din. Di mana agama ini adanya pelbagai orang kata tugas. So, kita tahu kita menyelesaikan masalah digangguan jin dan syaitan, dan juga memberi nasihat dan sebagainya lah. Okey. Yang kelima kita nampak adanya kehadiran jin dan syaitan. Sama ada jin dan syaitan ini dia menjadi satu antagonis, mengacau umat manusia, ataupun dia menjadi satu perlambangan di mana contoh manusia meminta pertolongan daripada jin, daripada syaitan dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya yang keenam kita nampak dipamerkan dalam filem seram Islam ini adanya perbuatan dosa syirik. Contoh meminta bantuan daripada jin dan syaitan, dan juga adanya adegan sihir. Contoh disebabkan hasad dengki adanya sihir lah. Okey. Seterusnya kita nampak yang ketujuh adanya seteru antara hak dan batil. Sama ada hak itu satu telah ada golongan agamawan ataupun rijal ad-din, sama ada batil itu datang daripada jin dan syaitan ataupun hantu itu sendiri, ataupun juga batil itu datang daripada watak yang membawa sebagai antagonis lah, sebagai bomoh dan sebagainya. Dan akhir sekali kita nampak filem ataupun semua habis majoriti filem seram Islam ini diakhiri dengan balasan buruk. Kepada siapa? Iaitu balasan buruk bagi mereka yang mengamalkan sihir, yang syirik. Sebenarnya kita nampak dalam filem Munafik 2, kita nampak contohnya Abu Jah yang di mana dia mati disebabkan dihempap oleh tiang. Okey. Dan juga kita nampak ada juga dalam filem Indonesia, contoh kita nampak dalam filem filem Kafir,
yang dia dari Indonesia, di mana apa watak kuntet, di mana dia seorang bomoh yang juga mati dalam keadaan yang mengerikan. Okey. Jadi kita nampak perbincangan, pertamanya kita nampak majoriti daripada filem ini dia menggunakan tajuk yang dalam bahasa Arab. Dan memiliki berkaitan dengan Islam. Kita nampak contoh munafik, makmum, dan baru kita nampak cerita musyrik dan sebagainya. Okey. Jadi dengan menggunakan tajuk ini kita nampak filem ini dia memberikan satu gambaran awal. Okey, bahawa filem ini seram, influencer Islam, berbezalah. Sebenarnya kita nampak kemasukan Al-Quran dalam filem ini dia betul untuk memberikan gambaran awal, begitu tema dan juga intipati. Seterusnya kita nampak penggunaan ruqyah. Okey, ruqyah ni berbeza dengan kat filem. Ada ruqyah panjang, ada ruqyah yang kata asas. Contoh ada bacaan Fatihah, kursi, al-ikhlas dan sebagainya lah. Dan ditambah dengan ritual tertentu. Contoh dalam filem Munafik 2, Ustaz Adam meletakkan daun bidara. Dalam filem Dabir dan Posisi kita nampak Hoja Farouk, okey, dia menggunakan cermin dan sebagainya. Dan tentang pihak Raja Adin pula kita nampak dia bukan hanya bertindak sebagai halau hantu sahaja. Okey. Bahkan dia juga ada melibatkan contoh dalam perkara ada setan. Kita nampak watak Pak Ustaz dia menasihati Rini. Okey. Okey. Dan juga kita nampak dan sebenarnya filem serang Islam ni sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi sebuah genre yang terbaik. Okey. Sebab apa? Sebab adanya terkandung dalam syariat, ada juga ibrah, nasihat dan sebagainya. Okey. Namun, filem serang ini perlu dibincangkan dengan mendalam. Okay? Dia perlukan manual dan kerangka supaya apa? Supaya sebab filem serang Islam ini, dia tidak dicampur dengan hak dan batil. Okay? Contoh kita nampak watak Reja Aldin. Dia perlu dipelajari dengan baik. Jangan hanya semata-mata menjadi orang kata apa tukang halau jin sahaja. Tukang baca ruqyah sahaja. Bahkan watak Reja Aldin ni perlu juga dihalusi. Menasihati masyarakat ataupun menasihati orang yang buat sihir dan sebagainya. Okay? Dan sebagai contoh kita nampak antara polemik dalam filem serang Islam di mana kemasukan syaitan dan jin sehingga membawa kepada konsep khurafat. Dan kita nampak tadi ada sebagai filem seram yang menjadikan masyarakat mundur dan sebagainya. Sebab apa? Sebab watak jin dan syaitan itu lebih ditonjolkan berbanding daripada ibrah, dakwah dan sebagainya lah. Hal itu dia perlu bersederhana lah. Contoh dalam watak jin kita nampak dia perlu digambarkan dengan bersederhana. Jangan nampak sangat jin ni terlalu kuat, merosakkan, kita takut dengan dia lah. Okay? Dan sebab itulah sebuah filem seram yang baik. Sebab itulah pengarah filem itu dia perlu membuat kajian, dia perlu ada konsultasi, okey, perlu berbincang dengan pakar, agamawan, sarjana dan sebagainya supaya apa? Supaya sebuah filem seram itu dihasilkan dengan baik, menjadi sebuah filem seram Islam yang bagus dan menyebabkan penonton dapat memaksimalkan perhatian mereka terhadap filem. Okey. Dan terima kasih kerana sudi mendengar perbincangan saya dan insya-Allah boleh jemput di Facebook saya dan juga di YouTube saya di mana saya banyak berbincangkan tentang istilah filem serang Islam ni. Okey. Jadi apa-apa masalah ataupun apa-apa pertanyaan, perkongsian sebagainya boleh hubungi saya di atribasi.gmail.com ataupun juga di Facebook dan juga YouTube saya. Jadi syukran jazilan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majulah filem serang Islam untuk sastra Islam.